Dan setengah daripada dosa besar itu seperti yang dinaqal oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada kitab Qutul Qulub bagi Syekh Abi Talib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, iaitu 17 perkara. Ini yang dimuatkan oleh Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya yang bernama Qutul Qulub. Qutul Qulub ini rujukan Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengarang kitab Ihya itu yang depan dia, rujukan pertama dia Qutul Qulub yang dikarang oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Dan yang dikarang oleh Al-Haris Al-Muhasibi. Apa namanya itu? Ada lagi satu, Risalah Mustarsyidin. Ada Muhasabatun Nafs kalau setelah itu di antara rujukan utama Imam Al-Ghazali dalam mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Terus pertama, mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya di dalam ketuhanan, dan yang demikian itu kufur. Itu yang paling tinggi lah. Dosa yang paling tinggi dosa kufur. Terus kedua, mengekalkan atas berbuat maksiat dan jikalau kecil sekalipun. Dia dosa yang kecil bila dikekali akan menjadi dosa yang besar. Terus ketiga, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak boleh kita putus asa. Banyak manapun dosa, janganlah aku ni Tuhan tak ampun dah. Ya, insya Allah diampun. Optimis kita. Bila kita putus asa daripada rahmat Allah, itu yang dikehendaki oleh syaitan juga. Aku dibanyak akan berdosa. Mungkin ditampun dah diampun lagi. Maknanya boleh lagi bertaubat. Orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang berkawan dengan syaitan. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang kafir yang putus asa. Terus keempat, sentosa ia daripada makar Allah, yakni tiada takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan tiada takut akan neraka. Ya, maksud makar Allah ni kan, makar ni macam penipuan Allah Taala lah. Bukan Allah Taala menipu kita, kita tertipu dengan lemah lembutnya Allah. Kan Allah Taala tu pengampun, lemah lembut, kasihan kepada kita. Kita buat dosa, dia tak bagi nampak di badan kita dosa tu. Mulut ni berapa banyak dia mengumpat orang, dia tak bagi sengek pun mulut. Kalau kata siapa mengumpat sekali, sengek dah mulut. Ni dia bagi elok lagi. Dia bagi duit banyak lagi pula. Dia orang tertipu dengan kelembutan Allah. Tertipu dengan kelembutan Allah. Allah sengajalah tak bagi nampak sangat kut-kut lah dia nak taubat macam tu. Allah menutupi dosanya. Tapi kalau dia tak sedap-sedap dulu lajak lagi sampai mati dalam keadaan berdosa. Jadi orang tu merasa sentosa daripada makar Allah. Merasa sentosa daripada tipuan Allah. Allah bukan menipu, cuma bahasanya ya begitu. Maksudnya rasa sentosa daripada kelembutan Allah, lalu dia tertipu. Kan kalau umat-umat zaman dahulu bila buat maksiat terus dibinasa. Umat Nabi Nuh terus dibinasa. Kaum Ad terus dibinasa. Kaum Samud terus dibinasa. Fir'aun terus dibinasa. Orang hari ini dia tak terus dibinasa. Tengok rezeki dulu itu lagi lah. Itu senang tu lagi. Padahal hari-hari buat maksiat. Hari-hari sembah tokong. Allah bagi dia kaya. Itu maknanya makar Allah. Dia tertipu dengan kelembutan Allah. Sepatutnya dia sedarlah. Aku ni dah buat dosa banyak ni, Allah tak hukum lagi aku di dunia. Kenalah bertaubat. Jangan sampai aku dihukum nanti di akhirat. Kadang-kadang ada juga hukuman tu sikit-sikit. Ya kan? Seperti dalam surah As-Sajdah. Macam mana? Wala nuziqan alladhi minal azabi adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami rasakan kepada mereka
azab di dunia ini sikit-sikit, macam penyakit id dan sebagainya, supaya mereka tertegur sebelum siksa yang besar di neraka jahanam, yang itu besar semua. Kain bagi juga di dunia kadang-kadang, tapi sikit sangat. Barangkali mereka kembali kepada Allah Ta'ala supaya mereka sadar. Ada jugalah tapi sikit sangat. Yang banyak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan? Lagi dia buat dosa, tertutuplah dosanya. Allah tak buka lah bagi buruk dia punya kemaluan dia apa. Tak ada lah macam tu kan. Adalah mungkin sebahagian kecil sangat benda macam tu. Karena itu jangan tertipu dengan kelembutan Allah. Dia kata aku berzina banyak mana pun, tak ada apa pun, sehat badan aku. Janganlah kamu tertipu dengan kelembutan Allah Ta'ala. Dia nak bagi engkau bertaubat. Tak mau menjatuhkan air muka engkau. Terus. Dan adalah yang empat ini adalah dosa yang besar yang di dalam hati. Kelima, menuduh akan seorang berbuat zina atau liwat. Menuduh seseorang itu dosa besar karena menjatuhkan maruah orang lain. Kan menuduh orang berzina mesti membawa berapa saksi? 4 saksi. 4 saksi mesti ada. Bila menuduh si fulan dengan fulan berzina ataupun meliwat, mesti bawa saksi 4. Kalau dia tak bawa saksi 4, yang menuduh yang dihukum disebar 80 kali. Ya kan macam tu. Karena dia mencemarkan nama baik orang lain. Ya kan? Jadi itu termasuk dosa besar karena menjatuhkan harga diri orang lain. Terus. Keenam, naik saksi dengan berdusta. Saksi palsu. Dia tak tahu pun kejadian tu. Buat reka saja benda. Ya, saksi palsu. Terus.